Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan. Berita Wilayah edisi Sabtu 10 Disember 2022 membawakan laporan terkini seluruh negara. Saya Nurul Zamri, kita ikuti paparan utama petang ini. Barisan Timbalan Menteri selesai angkat sumpah. Lebih 800 penduduk terjejas banjir di Pahang, Kelantan, Terengganu dan Perak. Baik saudara, lintas langsung dari Sarawak, Sabah dan Perak mengisi paparan petang ini. Terus setia sejam bersama Berita Wilayah. Timbalan Menteri Kabinet Kerajaan Perpaduan selesai mengangkat sumpah jawatan di hadapan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah. Istiadat penghunian surat cara pelantikan dan istiadat mengangkat sumpah jawatan dan setiau serta sumpah simpan rahsia berlangsung di Balarong Seri Istana Negara. Untuk perinciannya kita bersama Syamimi Saripan. Mimi, silakan. Baik Nurul, kesemua 27 Timbalan Menteri Kabinet Perpaduan telah pun selesai mengangkat sumpah jawatan di hadapan Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah di Balarong Seri Istana Negara kira-kira jam 3 petang tadi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail turut hadir menyaksikan istiadat itu bersama Ketua Polis Negara Tan Sri Akrisani Abdullah Sani dan Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Fendi Buang. Kesemua anggota Jemaah Timbalan Menteri melafazkan ikrar sumpah jawatan dan taat setia sebelum menandatangani dokumen rasmi pelantikan dengan disaksikan Ketua Hakim Negara Tan Sri Tengku Maimun Tuan Mat dan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Barisan Timbalan Menteri Perpaduan mengangkat sumpah jawatan hari ini susulan pengumuman senarai Timbalan Menteri yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada malam tadi. Istiadat angkat sumpah menyaksikan barisan Timbalan Menteri terbagi kepada 4 kumpulan. Setiap kumpulan terdiri daripada beberapa Timbalan Menteri mewakili kementerian masing-masing. Dan bagi kumpulan pertama, Timbalan Menteri diketuai oleh Timbalan Menteri Kewangan iaitu Datuk Seri Haji Ahmad bin Maslan. Diikuti kumpulan kedua yang diketuai Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Seterusnya kumpulan ketiga diketuai Menteri Luar Datuk Muhammad Alamin dan kumpulan terakhir Timbalan Menteri diwakili oleh Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli Abdul Halim. Selesai istiadat, keseluruhan barisan Timbalan Menteri bergambar bersama Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah dan untuk ini maka terjawablah sudah barisan Timbalan Menteri dan ini bermakna lengkaplah sudah barisan jamaah Kabinet Menteri Perpaduan di bawah pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kita ucapkan selamat bertugas kepada keseluruhan barisan pimpinan Timbalan Menteri dan juga Kerajaan Perpaduan di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Untuk itu sekian perkembangan dari Istana Negara. Kita kembali bersama Nurul di studio. Silakan. Terima kasih Syamimi untuk perkembangan dari Istana Negara. Sementara itu, beberapa timbalan menteri yang ditemui RTM selepas istiadat tersebut menyuarakan komitmen penuh untuk menjayakan setiap agenda memperjuang kepentingan rakyat yang ditetapkan Kerajaan Perpaduan.
Jadi bagaimana media boleh memain satu peranan supaya memastikan memupuk perpaduan dan janganlah kita selalulah nampak bahawa ada unsur-unsur fitnah, benci, kebencian yang wujud dalam berita. Ruang media kita, saya rasa itu sangat-sangat penting. Jadi saya rasa ini adalah satu tanggungjawab yang sangat berat, sangat penting. Jadi saya berharap bahawa saya bolehlah membantu Yang Berhormat Menteri YB Fahmi supaya kita boleh bersama-sama memupuk satu suasana yang di mana media boleh memain peranan mereka dengan baik, tetapi pada masa yang sama kita adalah free daripada ancaman berita palsu. Dan saya looking forward, orang kata saya teruja untuk berkhidmat bersama dengan YB Menteri Hanayo. Saya yakin bahawa kementerian belia dan sukan akan datang ini dapat kita gerakkan bersama-sama untuk capai satu prestasi yang baik. Kita bukan sahaja bercakap soal prestasi kementerian, tapi kita juga bercakap soal prestasi masyarakat belia dan masyarakat sukan itu sendiri. Saya berazam untuk melakukan yang terbaik. Saya berazam untuk menggunakan sedikit pengalaman sebelum ini di Kementerian Kewangan bagi meneruskan dasar-dasar kerajaan perpaduan untuk kepentingan rakyat dan negara. Terdahulu, dua timbalan menteri mengangkat sumpah sebagai ahli Dewan Negara. Mereka ialah Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi K. Saraswati serta Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Fuziah Saleh. Kedua-dua senator tersebut merupakan lantikan baharu oleh Yang di-Pertuan Agong. Pelantikan untuk tempoh 3 tahun berkuat kuasa hari ini. Upacara angkat sumpah jawatan senator itu berlangsung di hadapan Yang di-Pertuan Dewan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatim di Parlimen. Sementara itu, penganalisis politik Profesor Madya Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat barisan timbalan menteri yang dilantik berupaya memberi nilai tambah bagi memperkukuh kerajaan perpaduan. Ia mengambil kira pengalaman dan kepakaran mereka yang boleh dimanfaatkan sepenuhnya untuk menerajui pelaksanaan dasar di kementerian masing-masing. Perbezaan khususnya fahaman politik. Yang penting sekarang adalah bagaimana kerajaan yang dilabel sebagai kerajaan penyatu paduan nasional ini memberikan gambaran mereka mampu untuk menggalas tanggungjawab ini secara berhemah, membelakangkan apa saja yang menjadi titik perbezaan khususnya fahaman politik dan memberikan keutamaan kepada sejauh mana masing-masing ada kemampuan, kebolehan yang boleh digunakan pakai untuk membolehkan kita bergerak ke hadapan di dalam merealisasikan apa saja pencapaian ke atas kesejahteraan dan muhibahnya negara ini. 5 kertas kerja bakal dibentang dalam mesyuarat khas Majlis Tindakan Sara Hidup Negara Nakul dipengerusikan Perdana Menteri Selasa ini. Perbincangan akan disertai 15 kementerian. Fokusnya tertumpu kepada isu rantaian bekalan dan harga barang di pasaran. KPDN tidak boleh memutuskan ataupun merancang bersendirian. Dia harus ada komitmen bersama dalam NAKOL yang terdiri hampir 15 kementerian untuk kita dapat menyelesaikan jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang tentang isu bekalan, isu gangguan di peringkat rantaian bekalan. Pemimpin Bersatu Sabah sebulat suara keluar daripada parti itu namun kekal di bawah Gabungan Rakyat Sabah GRS. Ketua Badan Pimpinan Bersatu Sabah Datuk Seri Haji Jinor berkata keputusan itu dibuat setelah mempertimbang keadaan lanskap politik Malaysia ketika ini terutama di Sabah. Juga demi kepentingan negeri dan perpaduan selain memenuhi aspirasi rakyat untuk terus berjuang di bawah naungan sebuah parti tempatan. Datuk Haji Ji yang juga Ketua Menteri Sabah turut memaklumkan dengan keputusan tersebut, pemimpin-pemimpin Bersatu Sabah akan menggunakan GRS sebagai platform menyuarakan kepentingan Sabah dan Sarawak. Melangkah ke hadapan, pihaknya akan menubuhkan sebuah parti tempatan yang baru namun buat masa ini mereka secara kolektif akan menjadi ahli GRS.
Ini perkembangan banjir setakat pukul 4 petang tadi. 4 negeri iaitu Terengganu, Pahang, Perak dan Kelantan masih dilanda bencana itu. Portal info bencana JKM turut merekodkan keseluruhan mangsa terjejas berjumlah 833 orang. Mereka berlindung di 14 pusat pembinaan sementara PPS di Pahang, Kampung Batu Kapur di Mentakap Temeloh. Antara lokasi terjejas banjir. Untuk perkembangan semasa di lokasi, kita bersama Atira Haswah. Silakan. Terima kasih. Saya kini berada di sekitar Kampung Batu Kapur Mentakap Temeloh di mana kampung ini merupakan antara lokasi pertama yang dinaiki air bagi daerah Temeloh ini. Dan untuk perkembangan semasa keadaan banjir di sini, saya bersama dengan Ketua Kampung ataupun Tok Pat bagi Kampung Batu Kapur, Mat Rosu Yurid. Baik Tok Pat, mungkin Tok Pat boleh kongsikan terus keadaan semasa banjir di kampung ini. Jadi di sini keadaan banjir di sini kita agensi kerajaan daerah Temeloh tengah memantau, sentiasa memantau keadaan. Sentiasa memantau keadaan yang memberi laporan setiap kali lah. Memandang keadaan sekarang tidak menentu. Keadaan tidak menentu. Banjir yang lalu 2021 tu kita ada dilanda banjir besar ya 2 kali di Batu Kapur ni. Ini dia seolah-olah banjir ni beri amaran. Tak tahu dia bertahan lama ke di sini ataupun dia akan mengilir. Kalau mengikut laporan pada agensi kerajaan yang terbabit seperti GPS dan sebagainya, dia mengatakan air turun. Air lalu saja. Tapi memandang keadaan pada saat ini air masih menaik di Batu Kapur ni. Baik, Tok Pat, melihat kepada pemindahan jumlah pemindahan penduduk di PPS, jadi adakah akan dijangka akan berlaku lagi peningkatan pemindahan di kawasan-kawasan ataupun di lokasi-lokasi PPS yang akan dibuka? Kalau kita ikut keadaan semasa lah sekarang, dia berkemungkinan kita tak menyangka air ni akan menaik lagi ataupun dia menurun. Tapi kita tak dapat menyangka. Tapi buat masa sekarang dia masih menaik. Kemungkinan akan berlaku penambahan kalau air menaik lagi lah. Tapi kemungkinan juga bertambah. Bertambah, dia tidak akan menurun lagi. Yang tempat nampak hari ni dia berlainan sikit. Tu kita kena jangka 14 jam atau 28 jam lagi. Baru kita tahu keadaan air. Dari semasa-semasa lah agensi kerajaan akan memantau lah benda ni. Sekarang ni kita boleh lihat keadaan ni macam mana sekarang. Okey, Tok Pat, mungkin terakhir ada pesanan kepada penduduk kampung, terutamanya ketika ini dah memasuki cuti sekolah kan. Jadi ada pesanan agar penduduk lebih peka dengan arahan-arahan agensi keselamatan dari semasa ke semasa. Ini tentang sekarang ni kita dah masuk musim cuti sekolah. Air pun tengah datang naik di Batu Kapur ni. Sebagai Tok Pat, saya menasihati ibu bapa di warga Batu Kapur ni yang terkesan banjir, hati-hatilah, berjagalah setiap ketika. Pantau anak-anak, jangan bermain air. Kita tak nak perkara buruk yang buruk akan berlaku kan. Itu yang besar. Jadi sebagai apa kita nak memantau keseluruhan mempayahlah. Jadi saya Tok Pat berharap Tok Pat selalu keluarkan kepada info-info kampung. Patuhi arahan daripada pihak-pihak berkaitan tentang masalah kita yang sentiasa setiap tahun kita merasa apa yang ada pada hari ini. Kemungkinan kecil besar itu Allah Ta'ala punya kerja. Jadi kita sama-sama berdoa agar benda ni biarlah setakat ni saja. Jangan menaik lagi lah. Kalau menaik lagi kita dah jadi macam dulu balik. Susah. Baik, terima kasih Tok Pat atas perkongsian bersama kami. Jadi saya kira itu saja perkembangan banjir di negeri Pahang. Kembali ke studio. Terima kasih Atira Haswah. Baik, untuk mendapatkan situasi semasa banjir di Terengganu, kita bersama Azrul Faizal Jusoh. Azrul, silakan. Baik, terima kasih. Dan kini saya berada di pantai di sebelah Takir Terengganu untuk situasi terkini dan untuk perkembangan yang ingin disebutkan pada waktu ini, iaitu antara fenomena air pasang besar yang selalu menjadi kebimbangan buat penduduk di Terengganu, khususnya mereka yang berada di pesisir pantai, dan ini antara faktor yang memungkinkan berlakunya banjir besar di negeri ini. Dan untuk hari ini juga boleh saya kongsikan apa yang telah pun dikeluarkan oleh pihak berkuasa untuk fenomena air pasang besar ini
telah pun dijangka ataupun dah dilaporkan bermula semalam dan akan berakhir pada hari Rabu ini, dan dengan dilaporkan ketinggian boleh mencapai ketinggian ombak boleh mencapai sehingga 2.7 meter sehingga 2.9 meter, dan air pasang besar ini dijangkakan berlaku antara pukul 10 malam hingga 1.30 pagi, dan jika berlaku pertembungan dengan hujan lebat bakal mengakibatkan kawasan rendah dan berisiko banjir akan berlaku kenaikan air. Dan untuk itu juga pihak berkuasa turut memberikan amaran dan juga nasihat buat penduduk yang berada di pesisir pantai untuk sentiasa mengikuti perkembangan semasa melalui media-media ataupun informasi oleh pihak-pihak berkuasa yang berkaitan. Dan untuk lain-lain informasi yang dikongsikan juga untuk sepanjang pantai ini juga yang menjadi tumpuan untuk para penduduk juga pelancong untuk hadir menyaksikan fenomena air pasang besar, dinasihatkan untuk tidak melakukan demikian, terutama membawa anak-anak mereka untuk berada di sini untuk menyaksikan fenomena ini, dan ini dibimbangi akan berlaku sebarang perkara yang tidak diingini. Dan untuk itu juga para penduduk juga diingatkan juga menjauhi kawasan pantai yang berhampiran di lain-lain tempat, di lain-lain daerah untuk mengelakkan sebarang kejadian yang boleh mengakibatkan kehilangan nyawa ataupun harta benda. Dan saya kira itu saya dapat kongsikan untuk waktu ini di Terengganu, dan nantikan lain-lain informasi dari masa ke masa, dan kita kembali semula ke Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Hazrul. Baik, di Kelantan, kebajikan penduduk terjejas yang dipindahkan ke PPS terus diberi keutamaan agensi berkaitan. Ia bagi memastikan mereka mendapat perlindungan terutama berkaitan kesihatan. Laporan lanjut bersama Fikri Zaib di Rantau Panjang, Pasir Mas. Fikri? Baik, terima kasih. Saya ketika ini berada di Pusat Pemindahan Sementara PPS SK Gua Tok Deh di Rantau Panjang. Dan untuk makluman saudara, seramai hampir 40 penduduk terjejas daripada 10 keluarga telah dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara ini sejak pagi tadi. Dan untuk mendapatkan gambaran mengenai situasi semasa di Pusat Pemindahan Sementara ini, saya ketika ini bersama dengan pengurus PPS SK Gua Tok Deh, Rosli Noh. Jadi, Cik Rosli, untuk secara detail secara maklumat lanjutnya, bagaimana pusat pemindahan ini, berapa ramai dan dari segi aspek kebajikan macam mana? Okey, terima kasih. Untuk makluman semua, masa di PPS SK Tok Deh ni seramai hampir 40 orang lah, 10 keluarga. Dan mereka ni dipindahkan ke sini malam tadi. Bila dia masuk ke PPS, kita dah bagi refreshment kit, kita dah bagi hygiene kit, kita bagi itu punya toto dan juga bantal lah untuk keselesaan masa PPS ni lah. Dari segi aspek lain, macam mana dari segi makanan macam mana, berapa kali diberikan makan? Untuk makluman, makanan pada tahun ni kita guna catering. Kita makan 4 kali sehari, 3 kali nasi dan 1 makan malam lah. Dari jangkaan daripada jabatan pihak JKM sendiri, macam mana, mungkin ada pertambahan menjelang malam nanti mungkin? Kalau tengok ke keadaan cuaca ni, saya rasa mungkin ada penambahan lah. Sebab hari ni hari last, Met Malaysia mengatakan cuaca buruk lah. Mungkin ada penambahan lagi. Jadi mungkin ada nasihat sikit Cik Rosli untuk mereka yang jangan tunggu di saat akhir, macam mana bagi memudahkan lah mungkin untuk pemindahan macam mana? Untuk penduduk kampung, saya bagi pihak JKM menasihatkanlah supaya hadir ke PPS ni awal lah. Sebelum air tu naik tinggi, minta hadir awal lah. Senang pihak PPS untuk menguruskan masa-masa ni. Jangan tunggu di saat akhir macam Jangan tunggu di saat akhir. Okay. Terima kasih Cik Rosli kerana sudi bersama berita pada petang ini. Saya fikir itu saja perkongsian yang dapat saya berikan langsung dari Rantau Panjang. Kembali kepada penyampai di Angkasa Puri, silakan. Terima kasih Fikri.
Perak juga terjejas banjir berikut perkembangannya. Di Perak pula hanya satu PPS dibuka. Ia bertempat di SMK Abdul Rahman Talib, Hilir Perak. 54 penduduk terjejas dari 11 keluarga sedang berlindung di PPS tersebut. Ini pula perkembangan tanah runtuh di Ampang, Selangor. Ketua Polis Daerah Ampang Jaya SCP Muhammad Farouk Ishak memaklumkan tiada kemalangan jiwa akibat insiden itu dilaporkan. Setakat ini, bagaimanapun penghuni 3 buah rumah di taman halaman telah diarah mengosongkan kediaman masing-masing. Pergerakan tanah dijangka berlaku susulan hujan lebat berterusan. Arahan mengosongkan kediaman bertujuan melindungi keselamatan para penduduk. Pemantauan menyeluruh terus dilaksana polis dengan kerjasama bomba Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dan Majlis Perbandaran Ampang Jaya. Baik, bagi mendapatkan perkembangan cuaca semasa kita bersama Pegawai Met Malaysia Nur Syazlinda Hanif. Silakan Linda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca pada hari ini dengan memberi penumpuan kepada amaran yang sedang berkuat kuasa, iaitu amaran hujan lebat berterusan, peringkat waspada dan juga buruk. Untuk peringkat waspada melibatkan kawasan yang telah ditandakan dengan warna kuning, melibatkan kawasan di sekitar utara negeri Perak dan juga di kawasan pesisir pantai negeri Pahang dan juga pedalaman negeri Pahang. Manakala amaran hujan berterusan peringkat buruk yang telah ditandakan dengan warna jingga melibatkan keseluruhan negeri Kelantan dan juga Terengganu. Amaran ini berkuat kuasa sehingga 11 Disember 2022, manakala bagi negeri Pahang pula kita jangkakan untuk amaran ini berkuat kuasa sehingga ke hari ini. Seterusnya, Met Malaysia juga telah mengeluarkan amaran angin kencang berserta laut bergelora bagi kategori pertama, kedua dan juga ketiga. Ini melibatkan kawasan yang telah ditandakan dengan warna kuning, jingga dan juga merah, melibatkan kawasan perkapalan Kondor, Rifno, Palawan, Layang-Layang dan juga Labuan. Amaran ini pula berkuat kuasa sehingga 13 Disember 2022 dan harus diingatkan kepada orang ramai bahawa keadaan ini amat berbahaya bagi kesemua aktiviti laut, terutamanya bot-bot kecil, feri dan juga aktiviti menangkap ikan. Baik, seterusnya kita lihat pula kepada paparan gempa radar pada petang ini. Tinjauan cuaca semasa menunjukkan keadaan cuaca hujan berserta ribut petir di hampir keseluruhan negeri di semenanjung Malaysia, terutamanya melibatkan kawasan-kawasan yang telah dikeluarkan amaran. Hujan berserta ribut petir melibatkan kawasan di sekitar negeri Kelantan, Terengganu dan juga di hampir keseluruhan negeri Pahang pada ketika ini. Juga turut memasuki di kebanyakan tempat di negeri Perak. Hujan juga turut dilihat di 1-2 tempat melibatkan kawasan perairan negeri Sembilan, negeri Melaka dan juga Johor, dan juga telah memasuki sedikit di bahagian pedalaman negeri Selangor melibatkan kawasan Hulu Langat dan Kuala Langat dan juga termasuklah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Keadaan hujan ini kita jangkakan boleh berlarutan pada sehingga ke tengah malam nanti melibatkan kawasan di pedalaman dan juga pantai timur, manakala di sekitar negeri-negeri di pantai barat ini dijangkakan untuk boleh berlarutan sehingga ke lewat petang nanti. Seterusnya kita lihat pula keadaan cuaca di sebelah Malaysia Timur pula. Dilihat hujan hanya berlaku melibatkan kawasan di sekitar pantai timur dan juga sandakan Sabah, manakala keadaan di lain-lain tempat dilihat cerah dan dijangkakan keadaan cerah ini boleh berlarutan sehingga ke malam nanti. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca daripada Met Malaysia buat masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Linda Hanif, Assalamualaikum dan salam sejahtera.
perkembangan kognitif dan pertumbuhan fizikal kanak-kanak sihat yang optimum bertitik tolak dari 1000 hari pertama kehidupan. Unit lot rumah mampu milik di Taman Puteri Mas Keluang berharga RM170,000 ditawarkan kepada penjawat awam Johor dan agensi persekutuan. Ia dijangka siap sepenuhnya pada 2025. Projek dikendalikan Jim and Queen Realty Sendirian Berhadi itu juga melibatkan 200 unit rumah mampu milik berharga RM150,000. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata, sebanyak 700 unit rumah sewa untuk penjawat awam pula sedang dibina di Pengerang Kota Tinggi. Permintaan pembelian rumah dalam kalangan penjawat awam adalah tinggi terutama di kawasan Johor Bahru, Kluang dan Pengerang. Menurut Datuk Jafni, urusan pembelian rumah pada ketika ini telah dipermudah menerusi inisiatif perkhidmatan Quick Wins. Dulu terlalu banyak birokrasi dan red tape. Sebab tu dulu nak mohon rumah mampu milik ni kena ada 17 dokumen. Macam-macam syarat lah, bank lah, KWSP punya payslip lah, status pemilikan. Hari ni dah tak perlu dah. Hari ni mohon saja kita letakkan 5 dokumen saja. Pihaknya menyasarkan 21,139 unit rumah mampu milik di Johor berharga RM150,000 dalam tempoh 5 tahun sehingga 2026. Manakala sasaran 2,400 unit rumah mampu milik pada tahun ini telah dicapai. Beliau berkata demikian semasa majlis perasmian Taman Puteri Mas di Kluang, Johor. Semua projek sakit melibatkan fasiliti kesihatan dan pembinaan hospital kendalian Kementerian Kesihatan disemak semula. Tindakan lanjut akan diputuskan hasil penelitian berkenaan. Saya telah juga di-brief secara am lah, belum detail lagi tentang projek sakit ini. Saya kena tengok dia sakit tu kok mana. Doktor ni biasalah. Kalau nak tengok sakit tu dia kena tengok satu persatu apa simptom dia, apa orang kata aduan dia dan baru kita boleh akhirnya mengatasilah masalah itu. Dia bukan kita kata sakit dan tapi kita kena tengok in detail the diagnosis apa dia dan baru kita buat sesuatu lah. Dia tidak semudah macam itulah. Beliau berkata demikian selepas lawatan kerja pertama di Hospital Segamat Johor. Turut ditinjau tapak projek bangunan tambahan hospital yang dijangka mula beroperasi tahun depan. Pembinaannya dengan kos RM90.5 juta dilengkapi pelbagai kemudahan perubatan canggih termasuk 4 unit Dewan Bedah. Ia berupaya memperluas perkhidmatan kesihatan sekaligus memberi manfaat kepada 223,000 penduduk di daerah tersebut. Dalam pada itu, Dr. Zaliha memaklumkan pihaknya akan bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak bagi mempertingkat kemudahan kesihatan di negeri terbabit. Tindakan itu penting bagi mengelak insiden pesakit lambat mendapat akses perubatan. Hospital tu daripada Lawas ke Miri sangat-sangat jauh dan dia perlu go through beberapa checkpoint. Jadi saya rasa itu di antara perkara-perkara yang ialah kita dalam seperti yang kita sebut sebelum kita dalam keadaan apa pun kita akan cuba mempertingkatkan perkhidmatan kesihatan kita dan itu adalah di antara satu bahagian atau satu sektor di mana kita kena perhatikan dan tengok dengan baik-baiklah. Pembangunan dan pembudayaan hijau di Melaka akan terus dipergiat. Ia akan dilaksana Perbadanan Teknologi Hijau Melaka PTHM melalui pelbagai program yang turut melibatkan masyarakat. Antara program tersebut adalah menggalakkan pemasangan solar di bumbung masjid sekitar negeri itu bagi tujuan penjimatan elektrik. Bagaimanapun, pelaksanaannya perlu mendapat kerjasama semua pihak.
Kita mesti terus perkasakan lagi dan saya harap kita kurangkanlah birokrasi ini supaya kita boleh dengan segera semua bangunan-bangunan kerajaan yang boleh, yang tak boleh itu mungkin sukar sedikit. Malah saya nampak bukan saja bangunan kerajaan ya, di masjid-masjid juga kita boleh mulakan memasang solar atas bumbung ni atau solar rooftop. Ini bukan saja memastikan teknologi hijau diguna pakai, malah kita boleh memastikan juga masjid-masjid ini akan dapat penjimatan dari sudut kewangan itu sendiri. Sementara itu, program Eco Schools Melaka juga diperkenal di peringkat sekolah dan kini sedang dilaksana di 131 sekolah di Melaka dengan 17 daripadanya telah mendapat pengiktirafan antarabangsa. Ia bukti bahawa pembudayaan hijau bukan sahaja memberi kebaikan kepada alam sekitar, malah membuka peluang bagi Melaka untuk lebih dikenali di peringkat global. Melaka International Tourism Endurance Meetan bakal menjadi acara tahunan di negeri itu pada masa sama menjadi medan pendedahan terutama buat pelumba basikal amatur berusia 18 hingga 45 tahun. Harapan untuk Meetan ini adalah kita nak jadikan ianya satu penjenamaan di negeri Melaka. Jadi kita nak ianya setara dengan itu di Langkawi lah itu. Cuma bezanya program ini dia bukan hanya kepada elit. Itu beza je. Itu di Langkawi dan Melaka International Tourism Endurance ini melibatkan peserta amatur berumur 18 tahun hingga 45 tahun. 1,000 peserta dari Malaysia, Singapura, Korea, Brunei, Australia dan India akan memulakan perlumbaan sepanjang 150 km melibatkan 3 daerah di Melaka. Fokus dari Bumi Kenyalang hari ini berkaitan pelantikan 6 Timbalan Menteri Persekutuan dari Sarawak. Perinciannya bersama Vanessa Maring. Silakan, Bi. Ya, Nurul. Sebelum itu kita ke perkembangan ini. 3 pemberita Jabatan Penyiaran Negeri Sarawak merangkul 1 perak dan 2 gangsa pada Anugerah Kewartawanan Kenyalang 2022 yang berlangsung di Miri. Mereka adalah Rozita Ampong dari RTM Sri Aman yang merangkul anugerah perak menerusi laporan khas Borko di bawah kategori Kewartawanan Ekonomi Digital. Wartawan dari RTM Kuching Firdaus Ar-Rashid Idris turut menang dalam kategori yang sama dengan merangkul gangsa menerusi laporan Tegas Digital Village ke arah melahirkan usahawan ekonomi masa depan. Manakala Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari RTM Sibu mendapat anugerah gangsa di bawah kategori Kewartawanan Penyiaran menerusi laporan khas Masjid Al-Qadim Khazanah Negeri Sarawak. Masing-masing menerima hadiah wang tunai, piala dan sijil penyertaan. Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian mewakili Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Abang Openg menyampaikan anugerah tersebut di Miri. Dalam teks ucapan perasmiannya, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari mengucapkan tahniah atas penganjuran majlis berprestis tersebut oleh Persekutuan Persatuan Wartawan Sarawak. Beliau memberitahu pengamal media sentiasa memainkan peranan penting dalam menyalurkan maklumat tepat dan benar untuk masyarakat, terutama mengenai dasar pembangunan negara dan kesejahteraan awam seperti dilaksanakan ketika negara berdepan dengan wabak COVID-19 2 tahun lepas. Katanya kini di bawah Kerajaan Perpaduan melalui Kementerian Komunikasi dan Digital giat menangani isu berita palsu dengan melibatkan penyedia perkhidmatan seperti TikTok dan Facebook bagi membendung siaran provokatif dan palsu. Pada majlis itu, lebih 100 orang penerima terdiri daripada pengamal media cetak, elektronik dan penyiaran menerima anugerah masing-masing dengan 461 penyertaan diterima. Kabinet sudah lengkap, tiada lagi masa untuk berbulan madu. Itu pendapat Fellow Kanan Majlis Profesor Negara Datuk Dr. Jeniri Amir yang mahu kerajaan bertindak pantas menangani isu kos sara hidup yang dijanjikan pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Katanya walaupun ia tidak mudah dilaksanakan dengan kadar segera, namun rakyat mahu melihat kesungguhan pentadbiran di bawah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang cakna dengan masalah semasa rakyat.
pelbagai pemberantaruh dan kementerian, maka mereka mungkin berdepan dengan sedikit masalah dan hambatan. Tetapi rakyat tidak pedulikan itu. Yang rakyat dambakan dan perlukan ialah mana menteri dan kementerian yang telah diberi tanggungjawab dan amanah untuk tangani isu berkaitan dengan inflasi dan kos hidup harus dilihat berupaya untuk secara berkesan. Dihubungi RTM di Kuching, jelas Datuk Dr. Jenny lagi pelantikan 6 timbalan menteri dari Sarawak membuktikan Perdana Menteri teliti dalam pemilihan anggota kabinet yang meliputi semua kaum dan parti di Sarawak. Ini bermakna Perdana Menteri mengambil kira aspek ataupun faktor berkaitan dengan parti komponen yang memberi sumbangan kepada pengukuhan kerajaan perpaduan itu. Dalam pengumuman khas malam tadi, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melantik 6 timbalan menteri dari Sarawak untuk menganggotai Kabinet Kerajaan Perpaduan. Ia menyaksikan penampilan 4 muka baharu dalam Kabinet iaitu Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang, Timbalan Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Datuk Seri Huang Tiong Si, Timbalan Menteri Kesihatan Lukanisman Awang Sauni dan Datuk Wilson Ugak Kumbong bagi Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Manakala dua lagi pernah memegang jawatan Timbalan Menteri dalam kerajaan sebelum ini iaitu Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah dan Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Hanifah Hajar Taib. Perusahaan kecil dan sederhana di bawah amanah Ikhtiar Malaysia AIM merupakan salah satu perkhidmatan yang menyokong pembangunan ekonomi negara. Timbalan Premier Datuk Amarawan Tengah Ali Hassan memberitahu perusahaan tersebut yang kini juga berada di kawasan Samalaju Bintulu turut berperanan meningkatkan ekonomi penduduk setempat sekaligus membangunkan bandar Bintulu menerusi pelbagai jenis perniagaan dan perkhidmatan. Di Samalaju Industrial Park di Bintulu ini, kita tengah melaksanakan estate perindustrian khas untuk perusahaan kecil dan sederhana untuk memberi perkhidmatan sokongan kepada pelaburan yang dibuat di Samalaju. Beliau berkata demikian semasa perasmian Malam Apresiasi Sahabat Usahawan AIM Cawangan Bintulu. AIM Cawangan Bintulu mempunyai seramai 2019 ahli yang aktif, manakala seramai 1,863 orang peminjam yang melibatkan dana sebanyak RM12,76,000. Pada majlis tersebut, Datuk Amar Awang Tengah turut menyampaikan grant berjumlah RM30,000 masing-masing kepada AIM Cawangan Bintulu dan AIM Cawangan Miri. Program pemulihan dalam komuniti PPDK berperanan penting dalam memperkasa pelatih dalam kalangan orang kurang upaya OKU bagi membangunkan kemahiran dan bakat. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, selain pelatih di PPDK yang menjalani pemulihan, rehabilitasi, latihan dan pendidikan, mereka juga berpeluang menjana pendapatan sendiri melalui produk yang dihasilkan. Economic empowerment ini penting, itu sebabnya untuk petugas-petugas dan pelatih ingat ya, why we emphasize on economic empowerment supaya sekurang-kurangnya mereka ini nanti dapat ya menjana pendapatan sendiri. Macam kalau kita lihat di AKP, jadi under a sheltered workshop mereka membungkus ya chili sauce, tomato sauce, tissue paper gitu, kemudian dapat commission. Beliau berkata demikian dalam majlis perasmian Mini Carnival PPDK Sarawak di Stadium Tertutup Sibu. Mini Carnival PPDK Sarawak adalah bertujuan memberi peluang kepada pelatih di PPDK menjual produk mereka. Pelbagai aktiviti turut diadakan antaranya pertandingan pocor-pocor kreatif, pertandingan senior Special Got Talent, pameran dan jualan PPDK. Jelas beliau lagi kementeriannya akan terus memastikan semua PPDK di Sarawak memberi perkhidmatan terbaik buat semua pelatih yang menjalani latihan di PPDK. Zon Tengah Sarawak terutamanya di Sibu amat memerlukan pusat rawatan jantung dan kanser bagi memudahkan pesakit yang memerlukan rawatan lanjut. Ahli Parlimen Sibu, Oscar Ling Chayu menjelaskan buat masa ini pesakit yang memerlukan rawatan lanjut terpaksa berulang-alik ke Kuching dan ini menyukarkan mereka terutamanya melibatkan kesihatan pesakit yang kurang stabil.
Saya harap Menteri dan Timbalan Menteri baru boleh memberi lebih timbangan kepada Sibu Hospital supaya hak unit dan kanser unit akan jadikan realiti dalam 5 tahun ini. Selain daripada itu, beliau juga berharap Universiti Awam dapat dibina di zon Tengah Sarawak di bawah pentadbiran kerajaan yang baharu. Mesti ada satu lebih Universiti Awam di Sarawak dan Sabah juga untuk menunjukkan kedudukan kita sebagai wilayah. Beliau berkata demikian dalam program jualan barangan bersubsidi yang dianjurkan oleh Pusat Khidmat Parlimen Sibu di Sibu. Program tersebut diadakan sebulan sekali bagi membantu penduduk mendapatkan harga barangan keperluan dengan lebih murah. Bahagian Semarahan mencatat peningkatan kes miliodosis mulai minggu epidemiologi ke-38. Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Oi Chu Hak berkata, pada tahun ini sehingga Isnin lepas terdapat 15 kes yang telah disahkan positif. Manakala terdapat 3 kes disyaki dan masih menunggu keputusan ujian pengesahan. Dalam satu kenyataan, beliau turut memaklumkan terdapat 2 kes kematian disebabkan jangkitan miliodosis di bahagian tersebut dalam tempoh yang sama. Katanya persampilan persekitaran termasuk air dan tanah telah dijalankan dan masih menunggu keputusan. Miliodosis merupakan sejenis penyakit berjangkit yang disebabkan oleh bakteria Burkholderia pseudomalae. Bakteria ini boleh ditemui di tanah dan air yang tercemar seperti di sawah padi, air bertakung dan juga tasik. Penyakit ini biasanya berlaku pada manusia, haiwan dan tumbuhan. Jangkitan kepada manusia berlaku melalui sentuhan secara langsung dengan tanah dan air, melalui luka di kulit, termakan atau terminum makanan tercemar, tersedut debu atau titisan air yang tercemar. Sehingga kini tiada vaksin yang dapat mencegah jangkitan miliodosis. Walau bagaimanapun, penyakit tersebut boleh dirawat dengan menggunakan antibiotik tertentu. Baik, dengan itu sekian berita dari Sarawak. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Vanessa Mering. Graduan UMS dituntut agar beka dan tidak mudah gentar menghadapi cabaran. Itu antara fokus lintas langsung dari Sabah. Berjurannya bersama Inisia Dolus. Silakan Ann. Ya, Nurul, keberadaan graduan dalam masyarakat adalah satu kekuatan kerana kebijaksanaan graduan akan membawa kepada kemajuan. Yang di-Pertuan Negeri yang juga Chancellor Universiti Malaysia Sabah UMS, Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin berkata, sehubungan itu graduan UMS perlu peka kepada perubahan semasa, berilmu dan berakhlak mulia serta tidak mudah gentar menghadapi cabaran. Jelas Tun Dr. Johar, dengan sikap yang utuh dan kental, graduan akan mampu membina semula negara Malaysia menjadi sebuah negara yang maju, berprestij dan disegani. Tun Dr. Johar berkata demikian dalam ucapan sempena Majlis Convocation UMS ke-24 di UMS Kota Kinabalu. Tun Dr. Johar juga berharap inisiatif yang dilaksana UMS khususnya dalam memajukan pertanian berteknologi tinggi dan pintar dengan hasrat melahirkan graduan melalui program Sarjana Muda Teknologi Pertanian Persis Pintar yang akan ditawarkan mulai tahun depan akan memberi sumbangan besar dalam bidang pertanian dan kestabilan makanan sekaligus mewujudkan jaminan peluang pekerjaan kepada graduan. Dalam pada itu, seramai 4,298 graduan Universiti Malaysia Sabah UMS diraikan dalam Majlis Convocation UMS ke-24 di Dewan Chancellor yang berlangsung selama 3 hari bermula hari ini. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur berkata, daripada jumlah itu, seramai 3,798 ialah graduan ijazah sarjana muda, sarjana 271, Doktor Falsafah 92, Diploma 73 dan Diploma Pasca 64. Seramai 126 graduan antarabangsa juga berjaya menamatkan pengajian, antaranya Jepun, China, Korea, Brunei, Yemen, Pakistan, Bangladesh, Indonesia, Chad, Gabon, India, Mozambik, Filipina dan Timur Leste juga menerima scroll masing-masing.
14 graduan orang kurang upaya OKU juga antara yang akan menerima scroll, manakala 24 orang lagi ialah graduan pertama bagi program ijazah sarjana muda minyak dan gas daripada Fakulti Kejuruteraan UMS. I feel tremendously happy for the hard work and all the support that I get. Cabaran yang paling rencam setakat ini saya nampak ialah kawalan diri lah, ya, mengawal diri daripada media-media sosial yang mempunyai pengaruh yang pelbagai. Ada yang bagus, ada yang neutral, ada yang kurang bagus. Jadi anak-anak muda kita harus ada integriti tapi self-filtration yang baiklah terhadap apa yang mereka serap sebagai ilmu. Dalam pada itu, seramai 64% daripada jumlah graduan merupakan pelajar tempatan Sabah, manakala selebihnya ialah pelajar dari negeri lain dan luar negara. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sabah dalam perancangan mewujudkan Sekolah Seni Sabah dengan bangunan serta fasiliti sepenuhnya milik institusi berkenaan. Ini kerana satu-satunya sekolah seni Sabah sedia ada masih menumpang di Sekolah Menengah Kebangsaan Elopura Bestari Sandakan. Pengarah JPN Sabah, Datuk Tahniah Jaman berkata usaha berkenaan bagi menyediakan peluang pembelajaran seni yang efisien dan kondusif kepada anak-anak Sabah. Ia sekaligus berupaya merealisasikan matlamat JPN Sabah memartabatkan seni budaya di Sabah melalui sekolah seni tersebut. Kita memang ada cadangan untuk membina sekolah seni yang memang betul-betul sekolah seni. Sekarang ini masih lagi berada di sekolah yang kiranya bukan totally sekolah seni. Jadi kita akan sedang mencari ruang agar sekolah seni ini akan mendapat fasiliti yang sepatutnya. Jadi itu perancangan seterusnya lah. Beliau ditemui pemberita RTM selepas menyaksikan konsert Kemilau kali kelima Sekolah Seni Sabah di Dewan Masyarakat Sandakan. Konsert berkenaan dijayakan 180 pelajar Sekolah Seni Sabah dari tingkatan 1 hingga 5 diserikan dengan persembahan musical teater serta nyanyian medley pelajar. Seramai 50 pelajar B40 Sekolah Rendah dan Menengah Pulau Gaya serta 20 rumah yang terjejas akibat ribut petir minggu lepas menerima sumbangan daripada Ikatan Guru-Guru Muslim Malaysia Sabah, iGuru Sabah. Sumbangan berupa baucer bantuan awal persekolahan berjumlah RM120 merangkumi peralatan sekolah serta wang tunai RM200 kepada rumah terjejas. Yang di-Pertua iGuru Sabah, Ustaz Muhammad Amin Ribang berkata sumbangan bertujuan mengurangkan bebanan ibu bapa dalam masa sama membantu penduduk yang terjejas akibat bencana alam. Harapkan bantuan, dua jenis bantuan ni sampai kepada golongan sasar dan golongan sasar boleh mendapat manfaat yang maksimal lah. Dan kita sesuai dengan tema kita, pembela guru, pembina generasi. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas menyerahkan sumbangan berkenaan di Pulau Gaya, Kota Kinabalu. Saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada iGuru khususnya yang membagi sumbangan walaupun tidak seberapa, namun kami berbesar hati kerana sangat-sangat memerlukan pada masa ini. Harapan kami semoga NGO-NGO dapatlah berterusan untuk membantu kami di bila-bila masa. Saya bersyukur dan gembiralah dan sangat berterima kasih kepada iGuru Sabah dan Yayasan Ikhlas yang telah memberikan kami sumbangan yang berbentuk voucher dan voucher itu dapat digunakan untuk membelanjakan barang-barangan sekolah. Gembira. Senang macam dapat bantuan, macam dapat barang-barang lah. Untuk keperluan asas kami di SK Pulau Gaya yang dikena bencana. Mungkin ramai lagi hijau akan bagi lagi bantuan di sekolah kami untuk budak-budak yang kurang mampu. Baik, sekian perkembangan dari Sabah. Berita seterusnya kembali bersama Nurul. Nurul. Terima kasih Nidia Daulus.
Kita berlintas langsung ke Perak antara fokus mengenai usaha Jabatan Perikanan Negeri Perak dalam melestarikan alam sekitar. Perinciannya bersama Fahmi Muhammad Noor. Silakan Fahmi. Ya, ini lebih 4.1 juta benih ikan pelbagai spesies dan udang galah dilepaskan Jabatan Perikanan Perak di perairan umum negeri ini. Nilai keseluruhannya berjumlah RM0.5 juta. Inisiatif ini bukan sahaja mampu memelihara ekosistem perikanan, malah memberi manfaat kepada lebih 3,000 nelayan darat di Perak. Benih-benih ikan dan udang galah tersebut diperoleh daripada pusat-pusat pembenihan ikan dan udang galah sekitar Perak, juga menerusi perolehan peruntukan kerajaan negeri dan sumbangan pihak swasta. Dan kita berharap supaya di masa-masa yang akan datang, Jabatan Perikanan Negeri Perak dan Persekutuan dapat menambah pelepasan benih ikan. Benih-benih ikan yang komersial seperti yang disebutkan oleh pengarah Jabatan Perikanan seperti kelah, tengas, tenggalan, kerem, baung, temoleh dan sebagainya di perairan-perairan umum yang ada dalam negeri Perak ini. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan jeti nelayan darat Sungai Kerawai Teluk Intan dan penyampaian sijil The Malaysia Book of Records atas kejayaan melepaskan benih ikan dan udang galah paling banyak. Memberi sayur-sayuran secara percuma kepada lebih 200 penduduk sekitar Parit Buntar. Itu inisiatif dilaksana Kobis Bunga Holding Sdn Bhd bagi membantu masyarakat terutama kelompok kurang berkemampuan mendepani cabaran kos sara hidup. Dengan bantuan seperti ini, kita mampu meringankan sedikit beban-beban ataupun tekanan yang mereka hadapi dalam kehidupan. Sekurang-kurangnya contoh pemberian sayur, beras, gula dan barang asas yang kita lakukan selama ini, sekurang-kurangnya kita nak bantu sekitar Parit Buntar mendapat impak daripada perniagaan kami. Walaupun kami tahu ini sumbangannya bukan sepenuhnya datang daripada kami. Ini hasil daripada pembelian daripada peniaga, pelanggan-pelanggan kami. Macam sekarang dengan harga, orang kata apa, harga sayur pun mahal kan. Sekurang-kurangnya bila dapat, orang kata dapat bantuan macam ni, dia boleh mengurangkan lah. Contoh macam-macam dapat hari ni kan, so boleh simpan 2-3 hari kan. Kira sangat-sangat orang kata berkesan jugalah buat macam ni kan, dapat membantu golongan yang orang kata kurang kemampuan. Saya rasa benda ni sangat bagus lah. Bagus. Walaupun kita tengok hari ni yang hadir bukan kata orang lelaki saja, orang perempuan ada, tapi bangsa lain, Bangla ada. Maknanya orang luar pun datang, kita bagi sekali. So saya rasa benda ni boleh diteruskan. Bukan kami saja, orang lain yang nak buat boleh teruskan benda ni. Baguslah. Program yang dilakukan di masjid ni boleh memberi manfaat pada setiap orang di warga Parit Buntar ni, dan juga dapat mengeratkan silaturahim dan orang dapat mengenal lebih lagi di Parit Buntar ni macam mana dia punya komuniti di sini, insya-Allah. Sebelum ini, syarikat tersebut pernah melaksana program bantuan seumpamanya melibatkan penyerahan barangan keperluan asas lain seperti beras dan gula. Pegawai dan anggota polis Diraja Malaysia PDRM Perak yang terlibat penugasan sepanjang PRU ke-15 lalu diraih dalam majlis apresiasi yang diadakan di Ipoh baru-baru ini. Ia sebagai penghargaan atas komitmen mereka dalam menyempurnakan tanggungjawab memastikan keamanan dan keselamatan sepanjang musim pilihan raya. Timbalan Ketua Polis Perak Datuk Azizi Mat Aris berkata lebih 7,000 pegawai dan anggotanya digerakkan di lokasi penting dan tumpuan sepanjang 5 hingga 19 November lalu. Ini termasuk pusat dan saluran mengundi selain pusat penjumlahan rasmi undi. Beliau turut menzahirkan penghargaan kepada pasukan keselamatan lain termasuk rela selain SPR Negeri dan pengamal media yang memberi kerjasama baik bagi memastikan kelancaran PRU ke-15. Sekian paparan berita dari Perak, kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Fahmi Muhammad Noor. RM233 juta berjaya dikutip menerusi perkhidmatan e-kaunter di semua pejabat JPJ seluruh negara sejak 1 Januari hingga 4 Disember 2022. Ia melibatkan 1.6 juta transaksi. 13 perkhidmatan yang disedia menerusi e-kaunter tersebut antaranya pembaruan lesen, cetakan maklumat kenderaan dan lesen selain pendaftaran ID awam MySeaCup.
Mudahan, kesenangan, memang terlalu amat mudah dan terlalu amat cepat. Pantas saya sendiri pergi tengok tadi apa yang publik atau orang awam menggunakan kios tu. Mereka mengakui ianya banyak membantu masa mereka lebih cekap, lebih cepat dan lebih selamat. Sebab apa yang mereka perlukan adalah kad kredit, debit card, e-wallet ke. Itu adalah cara lifestyle kita sekarang. Jumlah keseluruhan e-kaunter JPG adalah 201 unit. 15 daripadanya diletakkan di Kedah dengan 5 unit sudah pun beroperasi. Jumlah kutipan yang dicatat setakat ini 21.5 juta ringgit. Mengalami kecederaan anterior cruciate ligament atau ACL pastinya mengerikan buat atlet, khususnya pemain bola sepak. Mimpi ngeri itu berisiko meleburkan masa depan karier mereka. Namun tidak mustahil untuk pesakit memulihkan kembali prestasi di tahap terbaik sekiranya menerima kaedah rawatan yang betul. Wartawan Saiful Ari ada kupasannya. Menurut Ketua Fisioterapi Robert Sport Rehab Syamimi Alia, rawatan ACL untuk sukan sedikit berbeza berbanding rawatan umum. Selesai menjalani pembedahan, pesakit diperuntukkan 2 fasa fisioterapi, antaranya 3 jam latihan pergerakan dan rawatan otot bagi mendapatkan julat pergerakan yang lancar. Baginya, pesakit ACL perlu melupakan penggunaan tongkat dan menjalani latihan yang aktif serta tidak berdiam diri. Kenapa kita nak vascular? Kita nak ada pergerakan darah. So kalau kita asyik statik, tak buat apa-apa, okey, sakit, okey, belai dia, jangan buat apa-apa, relax, okey, rest je. Itu tak promote kepada healing. So first thing first, kalau orang ada injury kat sini, kita akan fokus untuk buat exercise ataupun buat movement untuk kita enhance healing, meningkatkan proses rawatan, proses pemulihan. Penggunaan krioterapi, ultrabunyi dan rangsangan otot elektrik EMS ketika sesi rawatan membantu merangsang otot yang cedera sekaligus mengurangkan keradangan selepas latihan pergerakan. Perasaan masa kena tu memang sakit gila lah. Bila bunyi meletup memang sakit gila. Malam pun dia berdenyut-denyut macam tu lah. Lepas tu fikir, aduh boleh lagi tak main dia macam tu lah. Kaki yang cedera perlu mendapatkan rehat secukupnya. Selain atlet perlu mendalami ilmu berkaitan sains sukan. Kita di Malaysia masih ketinggalan dari segi knowledge sport science. Macam mana cara-cara penjagaan diri, macam mana cara-cara untuk recover daripada injury ataupun untuk mengelak daripada kecederaan. Itu yang kekurangan yang saya cuba untuk sampaikan kepada pemain-pemain dan saya cuba sampaikan kepada management. Untuk kembali pulih sepenuhnya daripada kecederaan ACL, pesakit perlu menjalani rawatan mengikut kaedah dan perancangan fisioterapi yang betul. Laporan Saiful Airi, RTM. Berita wilayah berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my yang sahih di RTM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan.